Sekejap tunggu kawan awak sikit lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Okay, saya rasa boleh start dah. So, nanti ada yang kalau ada tak masuk jadi nanti masuk. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sir. Okay, awak dengar suara saya? Dengar? Dengar sir. Okay. Okay, kita start. Okay, selepas kita belajar macam mana berlakunya pusat-pusat earthquake kan, pusat gempa bumi. Okay, ini kita belajar tentang efek lah. Efek dia, kesan dia. Okay, setiap yang berlaku tu dia ada kesan. Okay, kesan dia untuk earthquake ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Dia ada 7. Mungkin ada lain-lain lagi. Tapi yang state kat sini adalah 7. Ada 7 jenis-jenis kesan-kesan yang berlaku selepas berlakunya gempa bumi. Okay, kita pergi pada yang pertama. Okay, yang pertama adalah shaking and ground rupture. Okay, dia bergoncang, lepas tu tanah pecah-pecah. Rupture. Okay, bagi kita tahu kat sini adalah shaking and ground rupture are the main effects created by earthquakes, principally resulting in more or less severe damage to building and other rigid structure. Kita tahu kat sini adalah kesan dia adalah dia berlaku, dia bumi dia semestinya bergegar ataupun bergoncang tu akan mengakibatkan dia tanah dia antara efek yang utama dia akan bergegar, efek pertama. Lepas tu tanah dia akan pecah. Lepas tu dia mungkin akan jadi lagi teruk, lagi rosak ataupun kurang rosak yang tu. Bila berlaku pergerakan, bila berlaku gempa bumi, sama ada makin teruk ataupun dia biasa yang kadang-kadang walaupun dia ada kegagalan tapi tak mengakibatkan bangunan ataupun bridge atau jambatan ke dia runtuh. Boleh tahu kat sini dia tak mengakibatkan ataupun rigid structure. Rigid structure ni lebih kepada structure yang di bawah gravitational structure, di mana semua benda yang berada atas bumi, yang melekat atas bumi, itu adalah rigid structure. Dia beritahu kalau dia sama ada teruk ataupun kurang teruk, yang tu apa dia berlaku. Sama ada kalau sempat kita detect kalau dia tak teruk sangat, boleh nyawa boleh selamatkan dia. Kalau tak dia teruk sangat, dia bagi hancur tu sampai dia dah ada jenis yang gempa bumi yang jenis yang tanah dia jadi macam lumpur sebab dia ada campuran, dia akan jadi solid, dia akan jadi terus pada liquid. Ada yang orang boleh tahu, kadang-kadang kita dengar yang tenggelam bumi. Yang tu, yang gempa bumi yang dia seduk sampai masuk ke bawah tu. Lepas tu boleh tahu kat sini adalah the severity of the local effects depends on the complex combination of the earthquake magnitude, the distance from epicenter and the local geological and geomorphological condition which may amplify or reduce with propagation. Dia bagi tahu kat sini adalah teruk dia tu dia berdasarkan kepada tempat. Sesuatu tempat tu, contoh dia bagi tahu kat sini adalah keadaan tempat tu, kondisi dia tu, dia secara geologikal ataupun geomorphological dia. Ini adalah lebih kurang berkaitan dengan weather ataupun weather dekat situ ataupun wind ataupun wave ataupun glacier adakah tempat dekat situ nak berlakunya earthquake tu adalah tempat tektonik, berlakunya ataupun ada volcano kat situ ataupun tempat tu memang biasa berlaku earthquake tapi tu bergantung pada tempat dia. Lepas tu dia bagi tahu kat sini adalah distance pada epicenter. Epicenter yang berlaku yang atas tu, yang dekat permukaan tu dia adalah point epicenter, yang di mana dekat tengah tu adalah fokus di mana apabila berlaku yang kita belajar sebelum ni fault bila dia dah jatuh teras, dia dah jatuh macam tu. Bila dah ada letupan kat sana, dia ada satu gelombang besar letupan kat dalam tu, dia akan menghasilkan gelombang gegarang sehingga pergi kepada center epicenter tu. Epicenter akan gerak
daripada dia beritahu kat sini. Lepas tu beritahu kat sini adalah itu adalah the ground shaking is measured by ground acceleration. Okay. Ground shaking ni yang bergegalang tu dia akan diukur oleh ground acceleration, dia panggil ada accelerate yang daripada apa seismograf ataupun dipanggil alat dia tu seismometer, di mana dia akan ukur berapa gelombang yang berlaku tu, dia akan ukur dia tu. Okay, nanti kita akan masuk kat situ sikit ni. Okay, saya masuk sikit lah kat situ kat seismograf tu, di mana dia akan berlaku kalau kita conteng apabila contoh tangan kita menulis tu, kalau dalam keadaan normal dia okey lagi lah, kita tulis okey lagi. Okay, bila ada kawan tolak kita dari belakang sikit, okay, tulisan kita dah jadi hancur je dah. Dia ada naik turun okay, macam tu lah. Apabila gelombang tu sikit, dia normal lagi, dia normal. Kalau bumi biasa lah, dia ada sikit-sikit lah. Sikit-sikit dalam gegaran tu biasa lah, sikit-sikit kadang-kadang daripada meluar, daripada ada letupan ke mana, di sini ada sikit-sikit. Tapi kalau yang bila gelombang tu dah tinggi, dah melebihi skala Richter dia akan kita akan baca skala lepas ni, skala Richter ataupun magnitude dia. Okay, maknanya benda tu akan berlaku goncangan yang teruk tu akan mengakibatkan kemusnahan. Okay, lepas tu seterusnya adalah spesifik local geological, geomorphological and geostructural features can induce high level of shaking and the ground surface even from low intensity earthquake. Okay, this is called site or local amplification. Okay, beritahu kat sini adalah dekat tempat yang dia lebih kurang kat atas, dekat dia lebih tahu kat ni, dekat spesifik tempat spesifik geologi, contoh tempat tu macam mana struktur bumi dia, ciri-ciri dia tu adalah penting lah. Di mana kalau kita dapat tahu, dia boleh dia akan menyebabkan kalau struktur dekat situ, dekat tempat yang biasanya berlaku earthquake ni, struktur dia dia akan menyebabkan gegaran yang boleh pergi pada tahap yang lagi tinggi. Okay, lepas tu dia bergantung kepada intensity intensity earthquake ni. Intensity ni dia lebih kepada dia akan kira benda tu, intensity ni dia akan kira, kalau magnitude dia kira daripada dalam bumi dia bergantung kepada seismograf atau seismometer daripada alat tu. Kalau untuk magnitude sebab kita yang tersebut sebelum ni yang skala Richter, berapa skala Richter tu daripada gegaran dalam bumi. Tapi kalau untuk intensity ni dia lebih kepada yang atas tu, intensity dia berapa. Contoh gegaran yang dah berlaku sebelum ni, dia dalam keadaan skala Richter macam ni, tahap dia akan bagi tahap dia berapa. Dekat tahap ni apa benda yang akan rosak, apa benda yang akan berlaku. Sebab kalau bangunan ataupun struktur yang rigid struktur ni, kita dah kira strength dia berapa. Apabila berlaku gegaran, lepas tu dia akan runtuh struktur tu akan musnah. Okay, tak tahu berlaku damage kat mana-mana struktur yang apabila berlaku goncangan. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, yang seterusnya kita pergi pada efek yang seterusnya adalah masih lagi shaking shaking ground rupture. Okay, ground rupture is visible breaking and displacement of the earth's surface along the trace of the fault, which may be of the order of several meters in the case of major earthquake. Okay, beritahu kat sini adalah dia ground rupture ni, tadi kita pasal shaking, sekarang kita masuk pada ground rupture. Ground rupture ni dia kata dia akan lihat keadaan pecah dia akan display, dia akan benda tu akan ternampak. Kalau tempat yang kalau kita tengok daripada map daripada atas ni, tempat yang berlaku biasanya berlaku tektonik plate, kita akan nampak satu garis dia dah pecah sebab dia dah bergegar, dia dah slide ataupun dia fault dia tu, dekat fault tu dia beritahu dekat fault trace of fault ni. Okay, dekat yang fault yang slide tu atau yang naik satu atau turun satu tu dia slide macam tu, slide secara vertical Okay, kita akan nampak dekat bumi tu, kita akan nampak dari atas, kita akan nampak dia akan berlaku satu garis Lepas tu yang seterusnya adalah ground rupture is a major risk for large engineering structure such as dams, bridge and nuclear power station and require careful mapping of existing fault to identify any which are likely to break the ground surface within the life of structure. Okay, beritahu kat sini adalah ground rupture ni adalah contoh satu tanah runtuh. Dia beritahu kalau ikut tanah runtuh macam tanah tu, dia bukan tanah runtuh, dia pecah macam tu. Tanah runtuh dia panggil landslide. Okay, dia pecah tu, dia adalah satu major risk risiko yang major yang utama kalau dalam untuk engineering, terutamanya dalam dam ni apa benda ni? Empang
Okay, empangang. Sebab empangang structure dia tu kalau ikut dah kuat tapi dia dah menahan air. Kalau empangang buatan contoh dekat Terengganu adalah kat Kenyir. Kenyir kalau ikutkan dia pernah pecah sekali pada tahun berapa saya tak ingat, tahun 19 dulu. So kita tak, saya pun tak lahir lagi kot, awak pun tak lahir lagi. Dia pernah pecah sekali itu mungkin, tapi itu bukan sebab daripada kekorang tu, mungkin ada struktur dia, salah struktur atau tekanan atau hujan lebat sangat dia akan penuh, dam akan penuh. Sebab tu dam apabila dia dah penuh dia akan bagi air laluan, dia akan flow air dia akan buat satu flow keluar untuk dia buang melalui sungai ataupun sebab tu kadang-kadang dia berlakunya banjir kadang-kadang hujan tak lebat mana, tapi dekat dam tu mungkin berlaku lebat saja dia akan flow, tapi dia akan efek dekat kawasan kampung yang dekat-dekat dengan sungai tu, dia akan bagi limpah. Okay, lepas tu dia beritahu kat sini adalah bridge bridge ni biasa bila berlaku untuk tu structure akan berubah kalau sebab dia rigid structure, kita tak boleh nak alih sebab kita bila berlaku naik turun satu dia akan patah ataupun dia runtuh macam tu. Okay, nuclear power station ni biasa kalau berlaku sebab benda yang dia banyak tank kalau power station ni dia banyak tank, biasa dia banyak tank sebab dia generate tenaga, energy. Okay, apabila berlaku pecah tu dia akan buat letupan dia betul. Okay. Lepas tu kita nak tahu, pentingnya kita perlu cari map kita tengok mapping di mana ada existing fault tu, dia beritahu kan mana yang ada fault tu kita identify dulu. Okay, kalau kita nak buat sesuatu benda tu, tempat tu, kita perlu ada kajian melalui data daripada geologi sebab kita nak buat benda yang berkaitan dengan nyawa sebab engineering ni adalah satu engineering structure. Okay, contoh kita nak buat dam, kita nak buat, kita nak tahu daripada geologi tempat tu macam mana. Kalau ada fault tu dekat bawah tu dia akan gelincir ke macam mana, jadi benda tu kita perlu cancel, tak perlu buat kat situ sebab tu dia kata careful mapping. Dia penting kita nak cari tempat untuk buat benda-benda macam kita nak mengakibatkan, nak elakkan daripada dia akan damage dia akan rosak satu hari nanti. Sebab itu adalah untuk life of structure dia, life dia. Kadang-kadang kalau benda sepatutnya yang kita buat, kita dah kaji, yang contoh kita buat satu dam, melalui structure ni dia boleh tahan 100 tahun contohnya, 1 tahun, tapi disebabkan oleh berlakunya fault dekat bawah tu, dekat structure bumi, jadi dia akan mengakibatkan benda tu tak sampai 1 tahun. Sebab tu life of structure tu dia makin pendek, dia akan bagi shorter, dia bagi short, dia bagi makin pendek. Patutnya long life, tapi patutnya benda tu panjang sikit tapi dia bagi pendek tu. Pentingnya geologi ni satu, dia berkaitan, geologi ni kadang-kadang dia berkaitan juga dengan engineering, terutamanya untuk yang oil and gas oil and gas, sebab kita bermain dengan laut kita perlu tahu sikit-sikit benda ni. Okay, seterusnya kita bagi yang seterusnya. Okay, yang ni tanah runtuh, landslide. Okay, yang ni adalah tanah runtuh. Okay, di mana dia beritahu adalah earthquake can produce slope of stability leading to landslide. Landslide, okay, a major geological hazard. Okay, dia beritahu kat sini adalah antara yang geologi yang hazard yang bahaya, geologi antara yang utama juga adalah landslide, yang tanah runtuh. Tanah runtuh ni kalau ikutkan dia banyak berlaku kalau dekat kita dia banyak berlaku, tapi dia adalah disebabkan hujan air dia jadi kelembapan tanah tu, dia jadi untung. Tapi kalau tempat yang memang berlakunya earthquake, landslide ni biasanya berlaku dia akan berlaku kat lereng-lereng bukit dia akan bagi runtuh, sebab dia bagi tahu kat dia disebabkan slope stability, sebab cerung dia tak stabil, dia akan leading pada landslide, dia akan jatuh ke bawah. Okay, lepas tu adalah antara efek yang lain adalah fires. Okay, fire api Okay, earthquake can cause fires by damaging electrical power or gas line. Okay, earthquake tu akan mengakibatkan letupan ni dia akan menghasilkan api Itu disebabkan electrical power apabila dah berlaku sebab tempat kita generate elektrik ke ataupun wayar-wayar yang banyak sebab kita berlaku, dia akan menghasilkan percikan bila putus ke, sebab tempat yang kita nak generate tu elektrik tu kadang-kadang dia power dia dah putus, dia dah habis, dia akan menyebabkan kebakaran. Lepas tu, in the event of water main rupturing and loss of pressure, it may also become difficult to stop the spread of a fire once it has started. Dia beritahu kat sini adalah sekiranya berlaku kerosakan ataupun tangki utama kita ataupun bila dah pecah, apabila kita dah kurang tekanan. Lepas tu bila dah berlakunya kebakaran ni, jadi
tempat tangki utama air kita tu bila dah pecah, jadi kita nak padamkan api ni dia makin susah sebab api bila dia start, kalau untuk contoh bangunan bila dah pecah pun dia dah pecah, dia akan masihkan kebakaran ke, kalau benda tu ada contoh ada gas ke, ada benda yang masihkan api. Tapi bila dah tangki utama kita dah pecah, okay, jadi dia payah kita nak padam tu. Okay, yang seterusnya adalah soil liquefaction. Okay, liquefaction. Okay, soil liquefaction ni occurs when or because of the shaking water saturated granular material such as sand temporarily loses its strength and transform from a solid to a liquid. Ini adalah tanah seperti tanah ni, tanah dia jadi lumpur, tanah dia jadi lumpur, dia macam ada satu air dah ada dia beritahu water saturated granular material. Okay, contoh dia bagi seperti pasir yang dia campur dengan material air ni, bila dah campur dengan tanah dia akan jadi lembut. Kalau dekat air, contoh air dekat bawah kan banyak air, kalau kita gali dalam-dalam dia akan keluar air kayak tu. Bila berlaku gegaran, mungkin dekat dalam bumi tu dia akan keluarkan air, lepas tu dia akan campur dengan tanah atas tu, dia akan bagi untung. Sebab tu kita pernah dengar yang contoh kat mana, dekat mana, okay, gempa bumi dekat Padang tak silap saya pada tahun 2009 kot, dekat Indonesia, kat Padang. Okay, kat situ boleh dikatakan berapa persen, banyak persen juga kalau nak nampak tu, sebab dekat keadaan dekat atas bumi tu banyak dia tenggelam. Okay, ada yang cakap kat Padang tu adalah kalau ikut pada kita orang Muslim kan, yang benda tu bala dia sedut tenggelam bumi telang benda tu. Sebab kalau saya ingat masa saya tahun 2009 saya kecil juga, tapi saya tengok dalam berita tu banyak mayat-mayat yang banyak tak jumpa masa tu. Lepas tu saya dengar daripada veteran kalau dekat kan aku ada seorang veteran askar, dia pernah pergi misi kat sana, dia cerita kat sana memang kebanyakan mati masa berlakunya gempa bumi kat Padang tu. Kebanyakan mati sampai tak cukup orang dia nak bersihkan mayat-mayat atas tu, sampai dia beritahu mayat kat situ pernah dia tarik kaki tu, satu badang manusia satu badang, dia sempurna macam tu, dia tarik tu sampai putus kat perut tau. Putus kat perut, maknanya dia tarik kaki saja. Dia beritahu kat situ, maknanya mayat tu lama sebab yang timbul tu okey yang ada tu okey tapi yang tenggelam tu banyak tak jumpa, dia beritahu. Dan dia masa tu kekurangan sebab Malaysia hantar tentera kat sana untuk bersih kat sana untuk misi apa benda, saya tak tahu itu dia cerita. Okay, lepas tu dia beritahu dia bagi lose strength and transform from solid to liquid. Dia kekurangan kekuatan dia tu, sebagai dia tanah dia kurang kekuatan, sebagai dia solid, dia akan jadi liquid. Dia bukan dia jadi seperti air yang dia beritahu kat seperti pasir yang dia ada banyak gelonggang tu, dia banyak ruang udara tu, jadi dia mudah. Contoh kita pasir kalau yang dah basah sikit kalau kita letak benda sesuatu berat dia akan tenggelam sikit-sikit betul. Lepas tu yang seterusnya adalah soil liquefaction may cause structure like building and bridge to take our sink into the liquefied deposit. Okay, dia beritahu saya yang saya saya cerita tadi, di bangunan ataupun kereta apa benda yang ada atas bumi ni, yang melekat ataupun yang tak melekat, dia akan jatuh ke bawah, dia akan sink, dia akan tenggelam dalam larutan campuran tadi tu, tanah apabila dah jadi lembik masuk ke bawah. Okay, untuk yang seterusnya adalah tsunami. Tsunami dia kita pernah dengar dulu tsunami yang berlaku kat Indonesia. Okay, ini adalah tsunami ni benda yang teruk sebab dia daripada laut gegaran dia tolak air sampai ke darat. Okay, tsunami ni adalah along wavelength. Long wavelength ni dia, kalau wavelength yang macam ni yang naik turun. Okay, kalau short wavelength dia macam ni, kita mudah nak baca dia sekejap benda tu. Tapi kalau untuk long wavelength dia bahaya disebabkan dekat daripada laut tu dia kalau dekat dia bergantung juga kepada depth kedalaman air laut tu. Sebab contoh satu saya nak lukis tak nampak contoh satu ni air laut. Tapi kalau untuk dekat darat dia tu, dekat bawah tu, dekat
seabed dekat lantai laut tu. Dia lantai laut kita macam ni dia menurun macam tu dia curang macam tu. Okay, bila curang tu kita dekat depth yang tinggi tu, kalau ikut daripada long wavelength ni, dia okey lagi dia okey lagi, tapi gegaran dia kuat. Tapi sampai dekat yang depth yang rendah ni, dia akan bagi air tu akan tolak lagi tinggi, sebab tu dia cepat sapu habis. Kalau dia tsunami ni berlaku, dia sapu habis tempat daratan kat situ. Sebab dia daripada wavelength tu, sebab long wavelength lagi bahaya daripada short wavelength. Lepas tu long period sea wave produced by the sudden or abrupt movement of volume of water. Okay, bantu pada ni pada volume air tu saya bagi tahu macam mana bab movement pergerakan dia tu secara mendadak. Kita tak boleh nak detect sebab dia volume air tu terlalu banyak, sebab dia dah jadi apabila terjadinya long wavelength. Lepas tu dia beritahu, contoh dia adalah tsunami yang travel 600 to 800 km per hour. Depending on water depth. Dia beritahu bergantung kepada water depth dia tu. Ni yang pergerakan dia 100 hingga 800 km per hour. 1 jam tu macam mana? 600 hingga 800. Dia laju juga kalau ikutkan. Lepas tu ordinarily subduction earthquake under magnitude 7.5 on the Richter scale do not cause tsunami. Most destructive tsunami are caused by the earthquake of magnitude of 7.5 or more. Kalau untuk earthquake yang dekat laut tu, subduction ni dekat tepi tu, kat laut tu, kalau berlaku earthquake, dia kalau di bawah masih lagi di bawah 7.5, dia tak berlaku lagi tsunami. Dia tak perlu, air tu tak perlu tolak sehingga tinggi. Kalau dia tolak pun tolak kat tepi tu. Kat tepi tu sikit tapi ada mungkin sampai kat tengah tu, dia tak sapu habis tu sampai ke laut sana ni. Dia sapu habis daratan tu. Dia kalau di bawah 7.5 skala Richter. Lepas tu kalau diberitahu ni adalah more destructive. Kalau jenis yang dia memusnahkan, tsunami yang jenis yang memusnahkan, kebanyakan dia adalah jenis yang earthquake dia berlaku dalam magnitude 7.5 atau ke atas. Daripada tu, contoh berlaku tahun berapa? Tahun 19 dekat mana kita tengok. Ada yang banyak berlaku, ada 8 ataupun 9 lebih ada. Kalau awak tengok, awak tengah Google, tengok ada tahun-tahun dia yang berlaku yang teruk untuk earthquake yang sehingga 75 ke atas. Sebab yang dekat Jepun pun yang tu dah teruk yang tu berapa skala Richter. Nanti awak tengok balik macam ni. Lepas tu kita pergi kepada efek yang seterusnya adalah flood. Flood ni adalah banjir. Banjir ni biasa apabila berlaku tsunami, semestinya banjir. Lepas tu kita tahu nak a flood is an overflow of any amount of water that reaches land. Flood occur usually when the volume of water within a body of water, such as a river or lake, exceed the total capacity of the formation, and as the result some of the water flows or seek outside of the normal perimeter of the body. Kita tahu kat sini adalah apabila berlakunya gempa bumi, dia akan jadi flood akan berlaku banjir. Disebabkan oleh dia dah tolak macam tu, sebab tu dia dah tolak air kat tepi dan dia melebihi, maknanya dia dah lebih daripada dia sampai dia mencecah daratan. Sebab daratan dia akan jadi banjir kat tu. Lepas tu yang tengah-tengah tu dia akan pergi sikit macam tu sebab dia air ni dia bergerak melalui macam gelombang, macam wave. Dia beritahu daripada lake ataupun river. Bila dia lebih pada kapasiti dia akan pergi kepada darat tu, dia akan bagi tempat tu banjir, tapi bergantung kepada perimeter dia beritahu. However, dia beritahu flood may be secondary effect of earthquake if dam are damaged. Dia beritahu sebenarnya banjir ni adalah yang efek yang kedua, efek yang secondary yang kedua. Untuk gegaran ni. Jika dam damage, apabila dam damage, ni adalah yang saya beritahu pernah terjadi kat Terengganu tu, dam damage, tapi dia bukan disebabkan oleh earthquake tapi dia mungkin structure dia kot, tapi dia mengakibatkan banjir yang teruk kat Terengganu dulu. Lepas tu dam kalau kita nampak sebab dia perlukan tekanan yang kuat untuk hasilkan generate elektrik. Jadi bila dia pecah, dia boleh tahan juga.
Kalau yang sekarang tu, kalau kenyal tu dia antara yang terbesar juga. Kalau dia pecah sekarang, kalau dia pecah mungkin satu Terengganu lah. Satu Terengganu mungkin satu Pantai Timur kot. Biasa banjir lah. Okay, lepas tu yang seterusnya adalah human impact. Okay, human impact dia beritahu adalah an earthquake may cause injury and loss of life. Okay, road and bridge damage, general property damage and collapse or destabilization of building. Okay, beritahu ada kat sini adalah human impact lah. Jadi kat manusia. Dia akan mengakibatkan yang ni biasa lah, cedera ataupun kehilangan nyawa. Lepas tu kerosakan jalan ataupun jambatan. Lepas tu terutamanya kerosakan harta benda, okay, harta benda kereta, rumah. Lepas tu okay lagi kalau harta benda tapi bila mengakibatkan nyawa lagi tu lah. Lepas tu collapse tu hancur destabilization of building, okay, hancur bangunan-bangunan banyak hancur, rumah benda. So, itu adalah antara jenis bangunan. Kita akan hancur. Lepas tu dia bagi human impact dekat manusia ni, bagi kesan dia adalah dia tahu yang also may bring disease. Okay, dia akan bagi penyakit lah. Penyakit ni akan berlaku sebab saya dah bagi tahu tadi lah. Contoh dekat mana dia dekat gempa bumi dekat Padang tu lah, sampai mayat sampai berulat lah. Ulat ni boleh mengakibatkan kotor apabila kotor banyak lumpur benda, sebab tu akan mengakibatkan terjejasnya juga minuman bersih, air untuk kita minum yang bersih. Sebab dia dah campur dengan air laut, air sungai benda, dia dah campur semua sungai. Jadi benda tu akan defect bagi kesan penyakit pada tubuh badan kita. Lepas tu environment lagi environment dengan keadaan busuk lagi. Untuk kesihatan kita memang terjejas. Okay, itu adalah antara 7 jenis efek earthquake yang kita perlu tahu. Okay, kita pergi pada seterusnya adalah earthquake measurement. Okay, measurement kita akan hanya pergi pada introduction dia. Nanti esok kita akan sambung balik. Ataupun hari Ahad ataupun hari Isnin. Okay, Isnin kita sambung balik. Okay, untuk introduction dia, okay, ni adalah the vibration. The vibration produced by earthquake are detected, recorded and measured by instrument called seismograph. Okay, seismograph ni. Seismograph dia akan dibuat oleh dia dalam pantauan yang buatnya seismologist. Dia mungkin kot saya seismologist. Dia yang control, dia yang monitor benda ni dan dia akan hasilkan seismograph tu. Okay. Seismograph ni nanti kita tengok gambar, nanti saya dah masukkan naftar sikit, dah letak gambar sikit. Okay, sebab dia benda ni, seismologist ni dia akan bekerja 24 jam, satu hari 24 jam, memang dia kerja tiap-tiap hari 24 jam sebab dia nak monitor benda ni. Takutnya berlakunya gegaran sebab kita tak sedar. Kadang-kadang sebab dia tak boleh nak buat macam orang biasa 8 jam satu hari. Okay. Panjang sebab kalau 8 jam satu hari, maknanya dalam 8 jam tu ya kira berlakunya gempa bumi, tapi waktu lain tak berlaku. Tapi gempa bumi kita tak tahu, kita uncertainty benda tu, kita tak boleh nak detect benda tu bila berlaku, tapi kita berpandukan kepada seismograph. Okay, di mana seismograph dia akan bagi satu lukisan graf, dia akan bagi tahu graf tu akan berlaku satu yang panjang tu gegaran yang panjang, maknanya benda tu berlaku gegaran dan kita boleh detect awal sebab dalam guna mesin saja. Menggunakan mesin ke macam mana ni sir? Ya. Dia pakai mesin awak tanya. Dia pakai mesin. Dia ada sensor lah, dia ada mesin dia ada sensor tu seperti macam bola dia letak dia tanam dalam tanah, saya tak tahu ke dalam mana dia tanam. Lepas tu benda tu, sensor tu akan detect apabila gelombang berlaku kuat. Lepas tu ada satu lukisan, contoh peng awak letak macam tu, okay, satu gegaran awak akan tarik atas, tarik bawah, tarik atas, dia akan garis yang panjang-panjang tu. Okay, kalau yang normalnya dia akan straight macam tu. Contoh kalau awak tengok yang biasa awak tengok cerita yang orang yang nak nazak tu dia ada satu graf kat tepi naik turun yang frekuensi tu. Dia lebih kurang macam tu tapi dia bukan melalui digital dia lukis dekat graf, dia akan lukis kat atas. Nanti saya tunjuk ada satu gambar dia.
Okay, dia bagi tahu kan, okay, the zigzag line made by seismograph or a seismogram reflect the change in intensity of the vibration by responding to the motion of the ground surface beneath the instrument. Okay, dia bergantung kepada alat atau instrumen tu. Benda tu dia akan dekat surface ground tu, dekat tanah ni, dia tanah tapi kedalaman mana tak tahu dia tanam tu. Tapi dia seperti bola, okay, dia adalah sensor dia. Okay, dia akan letak benda tu, okay, dia akan detect vibrate akan berlaku dan dia akan lukis betul dalam keadaan zigzag line. Okay, nanti kita tengok bawah, Okay, from the kita baca sini dulu. Okay, from the data expressed in seismogram, scientists can determine the time, the epicenter, the focal depth, and the type of faulting of an earthquake, and can estimate how much energy was released. Yang ni dia penting berdasarkan daripada seismogram tu, okay, berapa yang kita nak letak, berapa skala Richter dia. Lepas tu benda tu daripada dia bagi nak tahu, determine the time dia nak cari benda tu dekat masa mana dia berlaku. Okay, benda ni dalam keadaan gelombang. Okay, kelajuan dia tak tahu. Dan kita akan tahu juga di mana epicenter dia dekat daratan tu yang bagi benda tu bergerak gelombang tu. Lepas tu focal depth dia berapa, lepas tu the type of faulting, apa benda jenis type of faulting dia untuk earthquake yang berlaku yang kita belajar sebelum ni. Lepas tu can estimate how much energy was released. Okay, yang tu penting kita nak tahu energy. Apabila kita dah nak tahu magnitude dia, berapa magnitude dia, kita nak tahu energi dia. Okay, energi dia kita tahu melalui seismogram tu, seismograph tu kita nak tahu untuk berapa skala Richter dan akan mengakibatkan sampai tahap mana untuk kemusnahan yang akan berlaku. Okay, ini adalah seismograph by seismometer. Okay, yang ni. Jadi kita contohnya kat sini dia tulis kat sini. Okay, pergerakan dia adalah 1 minit ni 1 minit. Sebab tu kertas ni dia ada kertas ni. Kertas ni dia seperti seperti macam ni. Dia bergulung macam ni. Okay, sampai 24 jam dia akan tukar satu. Lepas tu 24 jam dia akan tukar satu dia akan tukar. Okay, macam ni. Ni ada sambungan dia. Dia sambungan dengan sensor. Tapi yang ni yang atas yang dekat pejabat dia tu, dekat tempat ataupun dekat tempat yang seismologis ni dia akan buat kerja tu. Okay, benda ni dia bergantung ni. Dia akan monitor benda ni. Dia akan tengok benda ni. Okay, kalau berlaku yang ni dia dah detect macam ni. Okay, ni adalah P-wave dia. Lepas tu diikuti oleh S-wave dia. Ni adalah body wave dia. Okay. Yang teruk lagi tu apabila masuk wave yang teruk tu adalah super wave. Super wave tu dia akan pergi makin besar macam ni. Dia akan lukis makin besar ni. Okay, benda tu akan bergerak. Kalau dia normal je macam biasa, dia straight macam ni. Kalau ada sikit-sikit macam ni dekat sini, tu normal lah berlaku. Okay, kalau dah berlaku, dah naik sikit macam ni, okay, dia maknanya dia dah assume benda tu, dia akan tengok benda tu, dia akan monitor benda tu betul-betul sebab benda tu akan berlaku gegaran yang kuat. Okay. Jadi dah naik macam ni, dia dah detect akan berlaku. Sebab tu dekat tempat yang gempa bumi ataupun tempat yang gunung berapi, sebab dia dah tahu. Kadang-kadang dia dah bagi tahu dekat penduduk okay, patutnya boleh dah kurang. Tapi kita tak boleh nak detect secara jelasnya benda ni kalau ikutkan dia uncertainty juga. Tapi benda ni kita boleh guna untuk detect ni, untuk gegaran ni. Jadi kita boleh pakai benda ni untuk gunaan dia. Ni adalah gegaran yang dibuat. Ini gambar saya dah letak. Benda ni hanya lukis. Sebab dia dah bergantung kepada bola tu, sensor kat bawah tu. Okay, ni adalah sebenarnya kita masuk pada magnitude lah. Okay, magnitude ni kalau ikut daripada bahasanya adalah amount of energy release sampai earthquake. Kita nak tahu energy release berapa daripada earthquake yang berlaku tu, magnitude. Okay, kita berdasarkan daripada seismograph tadi. Kita measure dekat situ. Okay, kita tahu kat sini adalah the severity of an earthquake can be expressed in several ways. Okay, dia beritahu kita boleh teruk dia ni untuk earthquake ni kita boleh kelaskan dalam banyak cara, banyak jalan dia. Sebab dia dah kelaskan kalau skala Richter ni berapa akan bagi teruk ataupun tak teruk lah. Okay. Lepas tu dia bergantung juga pada intensity dia. Okay. Intensity pun penting. Sebab intensity ni dia lebih pada berlakunya dekat atas lah. Dia intensity ni dia lebih kepada dia buat kajian, dia letak grouping benda tu. Okay. Letak grouping benda tu dia berdasarkan pada selepas daripada berlakunya earthquake. Okay, maknanya skala Richter ni dia akan berlaku, dia dah bagi kelas, dia dah group benda tu kalau intensity. Nanti kita akan belajar nanti intensity dengan magnitude ni. Lepas tu yang seterusnya adalah the magnitude of an earthquake usually expressed by the skala Richter scale. Okay, skala Richter ni. Okay, is measure of the amplitude of the seismic wave. Okay, dia bergantung kepada amplitude lah.
kalau untuk wave kan, untuk yang naik turun tu dia kira dekat ni, amplitude dia. Satu sebab dia dah naik turun macam ni, dia ada satu garisan tengah ni adalah kosong. Okay, lepas tu dia kirakan atas ni dekat bawah ni amplitude dia, seismic wave. Sebab kalau makin tinggi makin bahaya, makin kuat dalam skala Richter dia. Kalau intensity dia lebih kepada apa punya nama ni, Mercalli intensity scale. Okay, kalau untuk intensity. Lepas tu the moment magnitude of an earthquake is a measure of the amount of energy release. Okay, yang ni yang dia penting. Kita nak tahu, kita nak ukur berapa energy release daripada wave tu, energy berapa yang akan keluar. Kita nak tahu energy tu adalah kuat ataupun slow. Kalau kuat makin teruk. Kalau slow dia kita boleh consider lagi selamat lagi. Sekadar gagaran biasa. Tapi kegagalan biasa pun boleh mengakibatkan cermin tingkap bangunan ke dia boleh pecah sebab dia gagaran. Lepas tu an amount that can be estimated from the seismograph reading. Okay. Amount dia, energy ni kita boleh estimate, kita boleh anggarkan melalui seismograph ni. Okay, yang kita read. Okay, berdasarkan yang ni. Okay, untuk intensity yang kita beritahu kat sini adalah intensity is a subjective measure that describe how strong a shock was felt at a particular location. Okay, dia beritahu kita nak ukur benda tu, kita berdasarkan kita huraikan benda tu, describe benda tu, berapa kuat shock dia tu yang akan berlaku. Okay, kalau kuat macam ni dia akan menyebabkan keadaan struktur bumi macam mana kan, macam mana. Kalau slow je, okay, dalam skala Richter macam ni, okay, group dia jadi macam mana, efek dia. Okay, mungkin akan hanya bergoncang macam tu ataupun makin teruk dia boleh menyebabkan bangunan runtuh benda. Lepas tu the strength also can be determined based on the destructive because of an earthquake. Okay, the strength kita pun, strength untuk sesuatu intensity dia ada satu strength dia, kuat ataupun low ataupun high. Kita boleh determine melalui kerosakan untuk sesuatu bila berlakunya gempa bumi tu. Sebab tu saya dah bagi tahu dia dah grouping tu. Kalau dia slow apa mengakibatkan, atau dia makin tinggi apa akibat dia. Okay, ini adalah contoh dia. Okay, ini epicenter dia. Okay, yang dia dah bersentuh dengan surface. Yang ni fokus kat sini, yang berlaku gelencehan tu ataupun letupan dia macam explode kat sini. Okay, benda akan naik, akan jatuh ataupun pergi ke atas. Okay, ni fault dia, line fault dia. Ini adalah epicenter, itu dia akan bergerak. Kalau intensity dia akan ada satu tahap dia. Okay, dekat sini skala Richter dia, okay, apa mengakibatkan kita besar ni kat sini. Bahkan dia, kalau untuk magnitude kita tahu skala Richter berapa. Okay, sampai kat sini, contoh kat sini, kat surface kat sini, okay, berapa skala Richter untuk bacaan yang merah ni, yang gagaran dia. Okay, saya rasa macam tu lah, sampai kat situ dulu. Nanti kita sambung esok ataupun minggu depan kita sambung. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita buat quiz. Tak ada, sir. Ada soalan? Okay, tak ada soalan. Saya bagi masa awak buat quiz lah. Sekejap. Saya nak tengok soalan. Saya buat berapa soalan tadi? 2 soalan ni, sir. Okay, quiz saya bagi masa dalam 15 minit. Soalan tak payah pun, soalan mudah. 15 minit. Okay, lepas tu saya bagi dalam, awak buat kat sini tu mudah. Okay, awak buat kat sini. Lepas tu, sekejap. Saya bagi dalam Google Classroom. Okay, 9.45 saya bagi nanti. Lepas tu awak kena hantar sebelum pukul 10, 15 minit. Okay, sebelum pukul 10 awak hantar. Boleh? Baik, sir. Boleh. Quiz tu tulis ke apa, sir? Quiz tu awak kena tulis tangan macam biasa lah. Awak tulis tangan, awak ambil gambar, awak upload lah. Baik, sir. Okay, sebab soalan lebih ada explanation sikit. Explain sikit. Semua ada dalam nota kot, tapi sekejap. Nota saya tak bagi nota tu. Saya bagi tu, saya tak ingat apa kita bagi. Saya rasa sekejap. Saya tengok je. Saya tak ingat saya bagi tak lagi. Sekejap saya tengok je. Nota posisi. Saya dah bagi belum dalam tutorial, saya dah letak. Saya tak bagi. Sekejap
Okay, saya ada bagi dah dalam nota sebelum ni. Okay, kalau tak ada soalan, okay, kalau ada soalan awak WhatsApp saya tanya. Okay, terima kasih semua untuk jawab. Nanti kuis saya bagi 945 saya masukkan. Okay, thank you sir. Okay, sir. Okay, sama-sama. Okay, Terima kasih, sir. Okay. Masih je. Okay, Thank you, sir. Okay, sama-sama.